Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah pada hari ini kita akan sambung tuition PKK kita dalam dua tajuk baru. Okay, yang pertama tajuknya adab dalam keluarga dan yang kedua adab bergaul dengan jiran. InsyaAllah saya harap semua dapat faham dengan baik tajuk dua-dua yang kita akan belajar hari ini. InsyaAllah. Okey, kita terus kepada tajuk yang pertama iaitu adab dalam keluarga. Okey, semua orang antara kita semuanya ada keluarga masing-masing. Okey, kita tahu dalam keluarga patut ada sifat saling hormat menghormati, tolak ansur dan sebagainya. Okey, kita ulang kaji semula. Okey, apa yang selama ni kita buat, okey, ataupun mungkin selama ni kita tak tahu tapi kali ni kita cuba untuk amalkan. Okey, kita mesti tahu apa adab dengan orang yang lebih tua. Tak kisahlah mak ayah ke, kakak, abang, atuk, nenek, makcik, pakcik dan sebagainya. Okey, apa antara adab-adab dengan orang tua? Okey, yang pertama bercakap dengan sopan. Cakap baik-baiklah. Nada suara tu rendah, jangan tinggi-tinggi suara kan. Ataupun kasar-kasar, okey. Yang kedua, tidak menengking mereka. Jangan tengking-tengking lah. Orang lebih tua ni kan. Kadang-kadang diorang sensitif, tak boleh. Okey, jadi tak boleh tengking-tengking. Cakap pelan-pelan. Okey, janganlah pelan sangat sampai tak dengar kan. Maksudnya cakap dengan nada biasa je lah. Lembut-lembut macam tu. Okey, yang ketiga, meminta laluan dengan sopan. Okey, kalau nak lalu depan orang, minta izin. Tumpang lalu ya makcik, pakcik, atuk, nenek. Tunduk sikit. Biasanya kalau kita adab Melayu, kita akan tunduk sikit lah depan orang yang lebih tua. Nak lalu depan orang tua kan. Okey, kemudian yang keempat, tidak menyampuk percakapan mereka. Maksudnya orang-orang yang lebih tua tengah bersembang, tak perlulah kita datang tiba-tiba, betul tu makcik. Tak payahlah. Biarkan je diorang bersembang dulu. Nanti kalau diorang tanya pendapat kita ke apa ke, baru kita boleh cakap. Jangan tiba-tiba menyampuk orang tengah cerita, kita pun sibuk je kan. Okey. Yang kelima, menjaga tingkah laku. Duduk sopan-sopan lah, bersimpuh ke, bersila ke. Jangan lalu unjuk kaki kat depan orang kan. Okey. Selain daripada tu, perangai pun jaga. Jangan makan bersepah lah depan orang kan. Okey. Orang tengok tak manis lah. Okey. Kemudian yang terakhir, menggembirakan mereka. Okey. Gembirakan orang yang lebih tua ni tak susah pun. Kadang-kadang kita tolong dia buat kerja pun dia dah rasa gembira. Betul. Tak semestinya kena bagi hadiah, bagi bunga dan sebagainya. Okey, kita tolong dia pun dah cukup menggembirakan. Okey, kemudian apa amalan yang tidak beradab dengan orang yang lebih tua? Okey, apa contoh amalan yang kita tak patut buat? Sebab orang tua akan rasa benda tu macam kurang adab lah. Okey, yang pertama, bercakap dengan kasar. Dia cakap kasar-kasar ni, siapa-siapa pun tak suka kan. Kalau kita pun orang yang lebih sama bayang kita ke, lebih tua ke, cakap dengan kita kasar pun kita tak suka. Okey, itu adalah adab yang tak boleh buat lah dengan orang yang lebih tua. Okey, kemudian yang kedua, memanggil dengan gelaran yang tidak sopan. Awak panggil dia nama je ke kan, padahal dia lebih tua daripada awak. Okey, tak boleh lah. Jadi kena panggil dengan gelaran yang sopan lah. Kemudian yang ketiga, menengking dan berkata dengan kesat. Tengking ni macam tinggi suara tadilah. Macam woi, macam tu kan. Okey, ataupun cakap kesat ni macam mencarut lah. Benda-benda yang tak elok tu kan. Jadi elakkanlah, tak payah cakap. Okey, walaupun bukan dengan orang tua sekalipun, dengan siapa-siapa pun sebenarnya tak elok cakap kesat kan. Okey, kemudian yang keempat, bermasam muka. Masam muka ni maksudnya macam merajuk ke kan. Tak nak cakap, tak nak pandang. Monyok je kan, tak nak senyum. Okey, elakkanlah daripada buat macam tu dengan orang yang lebih tua. Okey, kemudian melawan cakap orang tua. Melawan cakap maksudnya bila dia suruh kita buat sesuatu ke, minta tolong ke, kita tak nak. Mak suruh buang sampah, tak nak lah mak. Tak boleh. Okey, melawan cakap orang tua. Okey, kemudian yang terakhir, menyampuk perbualan mereka. Yang ni macam tadilah, orang tengah cerita kan. Oh iya ke makcik? Kita pula sibuk kan. Okey, janganlah, biar je orang tua bercerita. Kita dengar je lah kalau boleh dengar kan. Kalau dia kata, pergi tempat lain, pergilah tempat lain. Jangan sibuk-sibuk dengar lah. Okey, kemudian cara mentaati orang tua. Macam mana cara kita nak jadi seorang yang taat dengan orang yang lebih tua? Yang pertama, menjaga mereka ketika sudah tua dan sakit. Ini macam atuk nenek kita ke, mak ayah kita ke kan. Kita jagalah diorang waktu diorang tua dan sakit. Sebab waktu diorang tua dan sakit, diorang tak mampu untuk uruskan diri sendiri. Mungkin ada yang tak mampu untuk urus diri sendiri kan. Jadi kita lah sebagai orang-orang yang lebih muda ni, tolonglah. Okey. Satu hari nanti pun kita akan tua juga kan. Mana tahu masa tu nanti kita pun perlukan orang lain untuk jaga kita.
Okey, kemudian yang kedua, selalu menziarahi mereka. Selalulah ziarah. Kalau macam sekarang ni tak boleh kan, nak rentas-rentas kan. Okey, nanti dah habis semua ni, insya-Allah dah habis COVID apa semua ni, kita selalulah ziarah orang yang lebih tua, atuk nenek kita kat kampung, makcik pakcik kita kan, dah lama tak tengok, dah lama tak jumpa. Okey, kemudian yang ketiga, sentiasa menjaga mereka semasa hidup. Jaga diorang lah. Kalau contohnya keluar dengan diorang, pimpin tangan diorang nak lintas jalan ke kan. Okey, kadang-kadang orang tua ni sakit lutut lah, sakit kaki lah kan, kita peganglah tangan diorang kan. Okey, kemudian sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka. Okey, kita doakanlah untuk diorang kan. Ya Allah sihatkanlah mak ayah aku kan. Abang kakak semua minta doa untuk diorang. Kesejahteraan diorang, diorang sihat, diorang bahagia, tenang dan sebagainya. Okey, itu adalah adab dalam keluarga. Lepas ni kita akan tengok sambungan dia. Okey, seterusnya kita tengok doa untuk kedua ibu bapa. Okey, doa ni saya yakin semua dah hafal, semua dah amalkan dalam setiap kali lepas solat. Okey, kita ulang kaji semula doa ni. Okey, doanya ialah Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Okay, ini adalah doa untuk kedua ibu bapa. Okey. Maksudnya apa? Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua ibu bapaku serta kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani aku semasa aku masih kecil. Okey. Doa ni sebenarnya untuk kita minta Allah ampunkan dosa kita dan dosa kedua ibu bapa kita. Dan juga kita minta Allah kasihanilah, kesiankanlah ataupun sayanglah mak ayah kita macam mana mak ayah kita sayangkan kita daripada kita kecil sampai kita besar kan. Okey, kita minta Allah ampunkan dan juga sayang mak ayah kita. Okey, kesiankanlah mak ayah kita. Okey, kemudian tengok akibat derhaka dengan orang tua. Okey, apa kesan buruk kalau kita derhaka dengan orang tua? Tak dengar cakap diorang, melawan, cakap kasar dan sebagainya. Okey, apa keburukan yang kita dapat? Mendapat dosa. Okey, dah tentulah sebab Allah yang perintahkan kita untuk taat dengan orang tua. Okey, tapi kalau kita tak taat, kita boleh mendapat dosa. Okey, selagi mana kalau apa yang disuruh tu tak bertentangan dengan agama Islam lah. Okey, kalau bertentangan, kita wajib untuk menolak. Okey. Kemudian yang kedua, dimurkai Allah dan Rasul. Allah dengan Nabi pun tak suka bila kita cakap kasar kan. Tak hormat orang tua. Okey, marahlah Allah dengan Rasul pun marah. Okey. Kemudian yang ketiga, hidup tiada keberkatan. Okey, hidup tiada keberkatan ni maksudnya ada je masalah yang jadi. Contohnya belajar sungguh-sungguh tapi susah nak faham. Tu mungkin ada tanda-tanda tiada keberkatan. Ataupun kalau contohnya orang tu bekerja ke, orang tu dah besar ke kan, setiap masa ada masalah. Semua tak cukup, gaji tak cukup lah, apalah kan. Jadi itu adalah salah satu tanda juga hidup tiada keberkatan. Okey, kemudian runtuh keharmonian keluarga. Okey, tak jadi seronok lah tinggal dalam rumah yang sama. Kan, bergaduh-bergaduh semua. Dia tak nak cakap dengan dia, dia tak nak cakap dengan dia. Jadi tak ada harmoni, tak ada keamanan dalam keluarga tu. Okey, kemudian yang terakhir, sukar mendapat pertolongan ahli keluarga. Susahlah nak minta tolong sebab kita biasa buat perangai kan. Bila buat perangai, orang pun rasa macam tak selesa, tak suka dengan kita kan. Nak minta tolong, tak nak lah, kau dah lah selalu berlawan cakap aku. Macam tu biasanya kan. Dalam keluarga biasalah perselisihan kecil-kecil tu biasalah. Tapi janganlah sampai kita tak ada rasa hormat dengan orang yang lebih tua. Okey, kemudian hikmah beradab dengan orang yang lebih tua. Apa kebaikan kalau kita beradab dengan orang yang lebih tua? Yang pertama, diberi ganjaran pahala. Dah tentulah dapat pahala sebab Allah yang suruh kita hormat orang yang lebih tua. Okey. Kemudian disukai Allah dan Rasul. Allah dengan Rasul pun suka tengok kita lah yang beradab kan dengan orang tua. Okey. Perangai elok semua. Okey, kemudian yang ketiga, hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Okey, hidup bahagia di dunia akhirat ni tak semestinya jadi orang yang kaya, rumah besar, kereta besar, tak semestinya. Okey, hidup bahagia ni yang penting tenang, okey, hati tu rasa bahagia je. Walaupun susah macam mana pun kita tenang sebab kita yakin Allah ada dengan kita. Okey. Kemudian yang keempat, persaudaraan bertambah kukuh. Kan, tak kisahlah rumah kecil pun, tapi kalau kita jaga hubungan, jaga adab-adab, insya-Allah persaudaraan kita tu tambah lagi rapat. Rasa sayang nak tinggalkan rumah. Rasa macam kalau jauh dengan family tu rasa macam sedih je kan. Macam suka sangat duduk dengan family. Okey, kemudian yang terakhir, disayangi keluarga dan masyarakat. Okey. Keluarga sayang kita, masyarakat pun sayang. Kan, dalam rumah baik, okey, dengan jiran-jiran pun baik. Semua orang akan kenal kita dengan orang yang beradab lah, orang yang baik. Okey.
Itu adalah tentang adab dengan keluarga. Okey, selepas ni kita akan belajar tajuk yang kedua iaitu adab bergaul dengan jiran. Okey, tajuk yang kedua ialah adab bergaul dengan jiran. Okey, jiran ni semua orang ada rasanya. Okey, daripada kita mesti ada jiran. Okey, tak kisahlah tinggal dekat sebelah ke, depan rumah ke, belakang rumah ke, atas ke, bawah ke kan. Kalau rumah yang flat ke, pangsapuri dan sebagainya. Okay, kita mesti ada jiran. Tak lari daripada hidup berjiran. Kecuali kalau awak duduk dekat pulau lah. Pulau terpencil, awak seorang je duduk sana. Itu mungkin awak tak ada jiran lah. Okay, tapi kebiasaannya kita ada jiran lah di sekeliling rumah kita. Okay, jiran ni siapa? Jiran ni ialah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. Okay, orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. Ada sebahagian tafsiran daripada jiran ni. Dia kata jiran ni adalah orang yang tinggal 40 buah rumah selang daripada kita. Okey, tak kisahlah depan ke, belakang ke, tepi ke kan. 40 buah rumah. Okey, itu adalah lingkungan dikira jiran kita lah. Okey. Kemudian, okey, kita tengok pula adab berjiran. Okey, hidup berjiran ni mestilah ada macam-macam kan. Rapat-rapat, duduk sebelah-sebelah rumah kan. Okey, jadi kena jaga adab-adab ni lah. Okey, yang pertama, apa adab berjiran? Ziarah menziarahi. Okay, kalau sekarang ni memang susah lah sebab tak boleh ziarah kan. Kalau ziarah boleh kena compound lah. Boleh kena denda kan. Okay, nanti dah habis COVID ni kita bolehlah teruskan amalan ni lah, ziarah menziarahi. Kita tengok jiran kita tu macam mana, ada masalah ke kan. Tak ada makanan kat rumah ke. Okay, itu adalah sikap yang bagus lah, ziarah menziarahi. Okay, yang kedua saling menegur. Menegur ni maksudnya kalau jumpa dekat luar rumah ke apa, nampak tengah sedai baju ke, tegur lah. Assalamualaikum pakcik, makcik lama tak jumpa, apa khabar? Tegur gitu pun tak apa dah. Tak payahlah cakap pakcik makin gemuk lah, tak payahlah. Okay, tegur gitu-gitu je kan. Tanya khabar, okay. Kemudian yang ketiga bertolak ansur. Okay, bertolak ansur ni khususnya kalau kawasan kejiranan yang sempit ke kan. Rumah rapat-rapat, okay. Contohnya parking tak muat, orang tu tak cukup tempat parking kan. Kita pula ada lebih ruang kat depan rumah. Apa salahnya kita cakap, tak apalah akak parking je depan rumah saya parking kat dalam ke kan. Okay. Itu adalah salah satu contoh bertolak ansur, okay. Kemudian yang keempat, sentiasa menghulurkan bantuan. Okay, kalau kita tahu jiran kita tu susah kan, tak kerja contohnya. Ataupun dia memang anak ramai kan, tak cukup makanan setiap bulan. Jadi kita dah tahu, kita kena sentiasa hulurkan bantuan walaupun dia tak minta. Biasanya orang yang susah ni dia jarang nak minta-minta. Dia pun segan kan, tapi kita dah tahu dia susah, kita cubalah untuk bantu semampunya. Kan, kalau kita pun bukannya senang sangat, kita bantulah apa yang kita mampu. Okey, kemudian menjauhi hasad dengki. Ni kalau kita tengok jiran kita asyik beli benda baru kan. Beli sofa baru, beli kereta baru, kejap-kejap kan ada je barang baru sampai. Janganlah kita dengki dengan dia. Itu rezeki dia kan. Macam kita ni, mungkin rezeki kita lebih kepada adik-beradik yang baik-baik semua. Mak ayah kita ada masa dengan kita. Okey, semua orang ada rezeki dia masing-masing. Okey, kemudian apa perkara yang boleh menyakiti hati jiran? Okey, ni kita patut elakkan lah. Sebab benda ni boleh menyakiti hati jiran kita. Okey, yang pertama, sikap sombong. Sombong ni maksudnya tak nak tegur kan, nampak buat tak kenal je kan. Sombong lah. Ataupun macam tak nak kawan lah dengan jiran sebelah tu, dia miskin, kita kaya contohnya kan. Itu adalah sifat yang tak baik. Okey, yang kedua, suka menunjuk-nunjuk. Kan, beli barang kemas baru tunjuk, kan, gelang sampai ke siku lah tunjuk kan. Beli kereta baru pun tunjuk lah. Tengoklah kita saya ni saja kan. Okey, janganlah. Itu sikap yang tak baik. Okey, yang ketiga, mengumpat. Mengumpat kan, cerita benda buruk pasal dia. Lepas tu sampai kat jiran lain pula sampaikan kat dia. Jadi bila dia dapat tahu, dia kecil hati kan. Lagi teruk lagi kalau kita fitnah jiran kita kan. Padahal dia tak buat pun, kita pula pergi buat cerita pasal dia. Tak elok lah benda ni. Okey. Kemudian yang keempat, membuang sampah di halaman rumah jiran. Ni tak ada kerja lah. Tiba-tiba nak pergi buang sampah dekat rumah orang. Tong sampah ada, tapi nak pergi buang dekat rumah jiran. Jiran tu mestilah marah kan. Mestilah kecil hati, sakit hati dan sebagainya. Jadi tak payahlah buat benda-benda yang menyakitkan hati orang. Okey. Okey, kemudian membuat bising. Dia pergi buat pancaragam kan. Bawa drum lah. Bawa macam-macam alat muzik lah buat bising malam-malam. Okey, jadi itu mengganggu ketenteraman jiran kita. Okey. Kita pun tak suka kalau orang buat kat kita kan. Jadi kita jangan buat dekat orang. Okey, kemudian merosakkan harta jiran. Ni pun sangat-sangat tak patut lah. Tiba-tiba pergi calahkan kereta orang.
pancitkan tayar dan sebagainya. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik. Merosakkan harta orang. Okey, kemudian yang terakhir tidak menghormati jiran. Kan? Tak hormat ni lebih kurang macam kita tak panggil dia dengan panggilan yang bagus. Pakcik, makcik kan, panggil nama je ke, tak elok lah. Okey. Dan juga tak hormat ni maksudnya macam jeling-jeling dia ke tiba-tiba kan. Marah-marah dia pula padahal dia lebih tua. Okey. Itu adalah sikap yang boleh menyakiti hati jiran. Okey, sekarang kita tengok pula apa hikmah kalau kita mengamalkan adab berjiran. Okey, apa kebaikan yang kita dapat kalau kita jaga hak jiran kita, okey, ataupun kita beradab dengan jiran kita. Yang pertama, hidup tenang dan tenteram. Dah tentulah hidup kita tenang dan tenteram sebab kita tak buat salah dengan orang kan. Kita tak patut rasa bersalah. Sebab kita dah jaga hak jiran kita, kita dah buat yang terbaik, jadi jiran yang baik, insya-Allah hidup kita pun jadi tenang dan tenteram. Tak adalah rasa macam tadi aku calahkan kereta jiran lah, malam ni tak boleh tidur kan. Jadi tak tenteram hidup kita sebab salah kita sendiri. Okey. Kemudian yang kedua, mudah untuk meminta bantuan. Senanglah nak minta tolong. Pakcik boleh tak tolong tengokkan rumah saya kejap? Saya nak pergi kedai kejap. Kan? Senanglah. Orang rasa macam boleh tak apa. Pakcik boleh tolong tengokkan. Macam tu. Okey. Kemudian yang ketiga, masyarakat bersatu padu. Kan? Jadi satu kawasan kejiranan tu jadi bersatu padulah. Senang. Kan? Nak bergotong royong ke, nak buat majlis apa-apa ke, kan? Orang boleh tolong. Okey. Sebab semua orang senang hati dengan sama-sama jiran. Okey, kemudian yang keempat, disukai Allah dan Rasul. Ini dah tentulah hikmah yang setiap kebaikan kita buat, insya-Allah Allah suka, Rasul pun suka. Okey, kemudian yang terakhir dapat menjalin persaudaraan. Jadi rapatlah hubungan antara kawasan kejiranan tu kan. Jadi rapat macam family. Okey. Kemudian apa keburukan? Okey, ni sebaliknya keburukan mengabaikan hak jiran. Okey, apa keburukan kalau kita tak jaga hak jiran? Yang pertama, jiwa tidak tenang. Dah tentulah rasa tak tenang. Kan? Rasa macam ada bersalah dengan orang kan. Cari pasal dengan orang. Okey, kemudian yang kedua, susah mendapat pertolongan. Bila kita selalu buat perangai, bila kita minta tolong, adakah orang tolong kita? Biasanya tak ada. Kan? Okey, susahlah nak minta tolong orang lain. Orang lain semua rasa macam tak nak lah dia ni selalu buat perangai lah kat taman ni. Macam tu. Okey, kemudian yang ketiga, masyarakat berpecah belah. Masyarakat jadi tak rapat lah. Kau buat hal kau, aku buat hal aku. Kan? Susah nak minta tolong apa-apa kan. Gotong royong ke, kalau ada kecemasan ke nak minta tolong jiran, susah sebab semua tak rapat. Semua buat hal sendiri je. Tak tahu pun jiran tu kenapa, makan ke tak ke kan. Okey, yang keempat, dibenci Allah dan Rasul. Dah tentulah sebab perangai-perangai yang tak elok, mestilah Allah tak suka. Nabi pun tak suka kan. Okey, yang terakhir, tiada semangat kejiranan. Tak ada semangat kejiranan ni maksudnya tak ada rasa macam nak bersatu padu dengan jiran. Tak rasa macam satu family. Kalau gotong royong ke kan, ada majlis nak tolong-tolong ke, tak ada. Sebab dah biasa buat hal sendiri. Dah biasa bergaduh kan, pasal muka. Okey, itu adalah suasana yang tak best lah. Kita pun rasa macam tak seronok lah kalau rumah macam tu kan. Kalau kawasan macam tu. Okey, itu adalah tentang adab bergaul dengan jiran. Okey, sekian saja kelas untuk hari ini yang bertajuk adab dalam keluarga dan juga adab berjiran. Saya harap semua boleh faham. Okey, tajuk ni insya-Allah mudah untuk difahami sebab dah biasa alami sendiri kan. Okey, kalau ada sebarang soalan boleh kemukakan kepada Ustazah. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.